Baik, selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus, satu channel yang membahaskan persoalan matematik secara tajam, aktual dan terpercaya. Jadi hari ini saya akan membahaskan satu materi baru, iaitu luas permukaan piramid. Dalam video yang sebelum tu saya dah mengajar luas permukaan silinder, luas permukaan kon dan luas permukaan sfera. Jadi pada hari ini kita akan belajar luas permukaan piramid. Mari kita mulai. Baik, lihat kertas putih di skrin anda ini. Ini adalah sebuah piramid. Baik, kalau kita tengok piramid di sini. Baik, yang di atas ni dipanggil puncak. Sekali lagi, yang ini kita panggil puncak. Jadi saya tuliskan, yang ini kita panggil puncak. Okey. Kemudian yang bawah ni kita panggil tapak yang berbentuk poligon lah. Untuk piramid ni saya membuat satu tapak yang berbentuk segi empat. Tak kisah sama ada segi empat sama atau segi empat tepat. Jadi yang ini kita panggil tapak. Okey, yang ini puncak, yang ini tapak. Dan kita lihat bahawa tapak ni mempunyai satu permukaan yang rata dan berbentuk poligon. Kalau di sini segi empat. Tak kisah segi empat sama atau segi empat tepat. Dan terdapat satu lagi permukaan rata yang condong yang berbentuk segitiga. Ini dia. Segitiga 1, 2, 3. Dia rata dan condong. Okey, terdapat 4 bentuk permukaan rata dan condong berbentuk segitiga, iaitu yang pertama, di belakang ni kedua, yang di sini ketiga dan yang depan ni keempat. Jadi terdapat 4 permukaan rata condong berbentuk segitiga yang masing-masing bertemu di puncak. Okey, untuk bentuk segitiga yang ni bertemu di puncak sini. Okey, yang depan ni pun bertemu di puncak. Kemudian yang sini bertemu di puncak dan yang belakang ni pun bertemu di puncak. Jadi kalau orang tanya, orang kata, apakah sifat geometri bagi sebuah piramid? Okey, pelajar boleh menjawab sifat geometri sebuah piramid. Baik, saya tuliskan di sini. In case ada soalan yang keluar, sifat geometri. Yang pertama, tuliskan. Okey. Mempunyai tapak yang berbentuk poligon. Kenapa saya kata berbentuk poligon? Sebab kadang-kadang ada yang tapak berbentuk segi empat. Dan kadang-kadang juga ada tapak piramid yang berbentuk segi tiga. Okey, tak kisahlah. Tapi yang biasanya berbentuk segi empat seperti ini. Jadi, pelajar kena nyatakan tapak yang berbentuk poligon. Okay, yang kedua, terdapat apa lagi? 4 permukaan rata yang condong berbentuk segitiga. Iaitu terdapat 4 permukaan rata dan condong berbentuk segitiga. Okey. Baik, cukup saja dua perkara ni. Kalau ditanya apakah sifat geometri bagi piramid, pelajar cukup menyatakan yang ini saja. 1, tapak berbentuk poligon. Yang kedua, 4 permukaan rata dan condong berbentuk segitiga. Itu sajalah kalau ditanya. Dan mungkin juga akan ditanya. Dan juga kita tengok piramid ni. Okey, kalau dari puncak ke tengah tapak ni, ini kita panggil tinggi. Okey, tinggi piramid. Jadi yang ini kita panggil, saya tuliskan, tinggi piramid, T. Tetapi, kalau daripada puncak, okey, pergi tengah, tapak segitiga ni satu, yang segitiga ni, 1, 2, 3 ni, dari puncak pergi ke tengah-tengah tapak segitiga ni, itu bukan tinggi piramid. Tapi ini adalah tinggi bagi segitiga. Okey, yang ini tinggi piramid.
Jadi dapat bezakan ya, tinggi piramid dengan tinggi segitiga. Jadi kita teruskan pembahasan kita untuk mencari luas permukaan piramid. Jadi piramid ni pelajar, kalau kita buka dan kita bentangkan, okey, untuk tapak yang berbentuk segi empat ni, dia akan jadi macam ni lah. Okey. Dan untuk segitiga yang berbentuk segitiga yang ada empat ni, 1, 2, 3, 4 ni, kalau kita buka, dia akan jadi macam ni lah. Katakanlah segitiga ni kita gunting dan kita buka, jadi macam ni. Yang ni jadi macam ni. Yang belakang ni jadi macam ni. Depan ni jadi macam ni. Jadi terdapat empat segitiga, 1, 2, 3, 4 dan satu segi empat tapak ni. Ini kalau kita buka lah. Itu dipanggil net atau bentangan. Jadi kalau orang tanya apakah bentangan dia, macam ni lah. Tetapi untuk piramid yang berbentuk seperti ini saja. Kadang-kadang ada piramid yang berbentuk lain. Jadi kalau nak cari luas permukaan dia, belajar, okey, saya tuliskan luas permukaan piramid sama dengan, okey, kita tambahkan semua luas tapak ni dengan 4 luas segitiga ni. Maksudnya kita ambil luas segi empat ni. Luas segi empat ni, apa luas segi empat? Luas segi empat dah belajar kan? Iaitu panjang darat lebar. Ibarat kalau sini panjang, sini lebar, jadi panjang darat lebar. Dapatlah luas segi empat ni, panjang darat lebar. Panjang darat lebar, dapatlah luas segi empat. Dan kita tambahkan dengan luas empat segitiga ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Apa itu luas segitiga? Luas segitiga, kalau yang tadi ni, luas ni ialah panjang darab lebar. Okey, luas segitiga ni apa? Okey, katakanlah ini tinggi segitiga. Ini tinggi segitiga. Okey, katakanlah saya tulis tinggi. Ini tapak segitiga. Katakanlah saya tulis base dia. Apa luas segitiga? Luas segitiga setengah darab tapak di base darab tinggi. Tinggi. Ini bukan tinggi ya, ini sending. Tinggi daripada puncak ke tapak di tengah-tengah. Itu tinggi. Jadi luas segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Setengah kali base kali height. Jadi untuk mencari luas permukaan piramid, ni semua luas dia kita tambahkan saja. Luas segi 4 tambah 4. Okay, kita darabkan dengan luas segi 3. Iaitu, apa luas segi 4? Panjang darab lebar. Yang ni, panjang darab lebar. Kita tambahkan dengan 4, darabkan luas segi 3. Apa luas segi 3? Setengah. Darab tapak base. Darab tinggi. Kita dapatlah. Ini dia rumus untuk luas permukaan piramid. Belajar kena ingat luas permukaan ni, luas ni maksudnya kita mencari luas di permukaan luar sahaja. Okey? Permukaan luar, luas permukaan itu kita panggil luas muka atau luas permukaan. Baik. Sekarang kita lihat contoh bagaimana untuk mencari luas permukaan piramid. Okey, hari ini saya akan berikan 2 contoh. Contoh dia mudah dan saya harap pelajar dapat dengar dengan teliti dan insya-Allah boleh faham. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Luas permukaan piramid. Okey. Tengok gambar ni. Baik, tapak dia ni 8. Ni 8, 8. Maksudnya panjang 8, lebar 8. Maksudnya segi 4 samalah tapak dia. 8, 8. Yang ini diberi tinggi untuk segitiga 5. Bukan tinggi piramid. Kalau tinggi piramid daripada atas sampai tengah ni, itu tinggi piramid. Tapi ini adalah tinggi segitiga. Jadi nak cari luas permukaan piramid, okey. Kita ambil luas tapak ni tapak yang berbentuk segi 4 ni, panjang darab lebar, maksudnya kita ambil 8 darab 8, kita tambahkan dengan 4. Okey. Kita darabkan, kenapa ada 4? Sebab ada 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Apa luas segitiga? Setengah darab tapak dia ni. Okey. Kalau sini 8, sini pun 8. Jadi darab 8
Darabkan tinggi segitiga ni 5. Okey. 8 darab 8 ialah 64. Kita tambahkan 4. Okey, kita darab. 8 darab 5 40. 40 bahagi 2 20. Jadi 64 tambahkan 4 kali 20 80. Okey, 64 tambah 80 ialah 144 cm persegi. Okey? Faham ya pelajar? Saya rasa tak ada masalah, simple saja. Baik, sekali lagi luas permukaan piramid, luas segi 4 ni tambahkan 4 kali luas segitiga. 1, segitiga pertama, segi kedua, segitiga ketiga, segitiga keempat. Dapatlah seperti ini. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2. Okey, contoh 2 ni sekali lagi, kalau kita tengok gambar, saya punya gambar ni kalau kita tengok, tapak dia ialah segi 4 sama juga. Maksudnya kalau sini 12, sini 12, sini 12, sini pun 12. Jadi untuk mencari luas permukaan piramid ni, luas segi 4 panjang kali lebar. Panjang kali lebar, iaitu 12 kali 12 tambahkan 4 kali luas segitiga. Apa luas segitiga? Setengah darab tapak dari sini. Kalau sini 12, sini pun 12. Darab tinggi. Oh, tinggi tak diberi. Yang diberi ialah tinggi piramid. Okey, kita tengok Yang 8 ni adalah tinggi piramid. Di mana daripada puncak ke tengah. Itu tinggi piramid. Untuk tinggi ni, ini adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga daripada puncak ke kaki segitiga ni. Di tengah-tengah. Jadi, kita kena carilah. Di sini pentingnya rumus teorem Pythagoras. Okey, bagi pelajar yang tak tahu teorem Pythagoras agak bermasalah. Tapi bagi pelajar yang dah ikuti video saya, tak ada masalah. Video sebelum ni saya dah bahas secara terperinci tentang teorem Pythagoras. Jadi untuk mencari tinggi ni kita guna teorem Pythagoras. Baik, kita lihat tinggi dia ni 8. Katakanlah sini 12, kalau separuh berapa? 6. Jadi kalau kita buat separuh macam ni, okey. Sini 8, maka sini adalah 6. Dan kalau saya sambungkan yang ni, tinggi dia ni yang ni ke sini, ini 90 darjah sebab daripada puncak ke tengah. Jadi sini 8, sini 6. Okey, pelajar dah belajar triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Kalau sini 8, sini 6, sini 8, mestilah sini 10. Jadi kita darabkan dengan 10. Okey. Kalau pelajar yang tak tahu nak dapat 10 ni macam mana? Okey, guna rumus ni. Ni yang ni dapat 10 ni, iaitu kita gunakan square root, sebab ini hypotenuse 6 kuasa 2. Okey, bukan kita tolak kita tambah 8 kuasa 2, iaitu 36 tambah 64, iaitu 36 tambah 64 100. Maka kita dapat 10. Itu yang saya dapat. Dia punya tinggi ialah 10. Saya ganti dekat sini. Okey, kita teruskan untuk mencari luas permukaan piramid ni. Jadi 12 kali 12 ialah 144. Tambah 4 darab 12 kali 10 120 bahagi 2 60. Jadi 144 tambah 4 darab 60 sama dengan 240. Jadi kita tambahkan 404 44 8 1 2 3. Jadi 384 cm persegi. Itulah luas permukaan piramid yang kita belajar hari ini. Jadi sekali lagi pelajar, untuk luas permukaan piramid, dia tidak ada rumus yang khusus, cuma pelajar kena ingat sajalah. Untuk luas permukaan piramid, kita campurkan semua permukaan luas. Kita campurkan semua permukaan yang ada pada piramid tu, kita cari luas, kita tambahkan. Iaitu segi 4, luas segi 4 tambahkan dengan 4 luas segitiga. Bila kita tambahkan, kita akan dapat luas permukaan piramid.
Jadi saya harap pelajar faham dan lepas ni saya akan post latihan, tolong buat. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan channel saya ini. Moga-moga ia bermanfaat kepada semua pelajar dan kalau boleh tolong tekan butang subscribe dan tolong share kepada rakan-rakan yang lain. Baik, sekali lagi selamat siang dan selamat beraktivitas kepada pelajar semua. Sekian, terima kasih.